kita nak mengambil ibrah daripada perjalanan Rasulullah SAW ini sendiri, kita nak berpindah kepada saudari Amira pula sebagai salah seorang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan hidupnya yang kita tak tahu dan kita tak kenal sebelum ni, yang namanya pun ialah Lee En Hui. Nama dia dalam satu ketika dahulu, tapi dah masuk ataupun kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Namanya cukup cantik, Amira N Lee. Betul, Amira N Lee. Comel kan? Pakat tengok dia pula. Tak tengok dah Datuk. Minta maaf Datuk. Tak lakulah. Daripada tengok bunga je. Tak apa. Saudara Amira, mungkin berkongsi dengan kami tentang penghijrahan. Bagaimana anda telah menerima hidayah daripada Tuhan, selok-belok perjalanan itu, dan apa faktor yang mendorong anda untuk mendalami Islam dan akhirnya memeluk Islam dengan kerelaan. Falyatafaddali mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家晚上好。刚才我看到就是有就是我们华人穆斯林的同胞在外面ahlan wa sahlan， 大家晚上好，谢谢各位来到今天的这个讲座会。nama yang diberi nama yang diberi Lee En Hui, sebenarnya masih guna nama tu kalau dengan kawan-kawan yang berbangsa Cina masih guna nama tersebut, dan nama yang saya pilih Nur Amira N Lee binti Abdullah, alhamdulillah pada tahun 2009 bulan 11, hampir 9 tahun. So sekarang saya dah tidak saudara baru, saya dah saudara expired. Sama seperti tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam masjid ini, saya merupakan seorang Islam yang sentiasa mengharap redha Allah, yang sentiasa mengharap dari Muslim hijrah kepada mukmin, dari mukmin hijrah kepada muttaqin, insya-Allah, amin. Dan mungkin sedikit banyak saya akan kongsikan kenapa saya akan kaji tentang Islam, kenapa saya akan belajar mendalami tentang Islam. Pada tahun 2009, awal tahun tersebut, family kita menghadapi satu krisis yang begitu besar untuk kita. Kita bukan orang senang. Pada kecil ayah meninggal dunia. Dan so ibu membesarkan kita 4 orang adik-beradik, susah payah, cukup susah payah. Dan pada tahun 2009 kita dah buka satu kedai bakery dan abang lah yang usahanya. So tapi malangnya beberapa bulan sahaja kita nak, tapi abang meninggal dunia. Dan kita dalam kesedihan tu sangat-sangat lama, tak boleh nak move on. Dan datang pula seorang hamba Allah, dia bagi banyak kata-kata motivasi daripada Quran. Dia kata jangan bersedih, dia cakap suatu hari kita akan kembali kepada dia dan kita semua dimiliki oleh dia. Dan saya pelik siapa dia. Dan dia cakap banyak-banyak hikmah. Dan dulu saya kerja di MAS, sebuah penerbangan syarikat lokal sebagai pramugari. So saya temu dengan hamba Allah ni di syarikat tersebut juga. So saya jadi tertarik dengan akhlak orang Islam, begitu bagus. Kita sembang, lepas tu kejap-kejap dia cakap nak sembahyang, kejap-kejap nak sembahyang. So untuk saya beragama Buddhis sebelum ni, saya rasa pelik kenapa tak boleh kumpulkan solat, balik rumah baru solat. Lepas tu saya tanya dia cakap kalau, dan saya puas hati dengan jawapan dia, kalau orang Islam ikut ajaran Islam, kalau solat 5 waktu, dalam waktu kita tak ada masa pun untuk buat benda yang tak elok, tak ada masa pun untuk buat benda yang jahat. So saya macam tertarik dengan akhlak. Of course hamba Allah ni, dia beberapa bulan sahaja dia ajak saya untuk bernikah. Saya pun tak tahu betul ke tak, tapi saya cakap dengan dia, kalau you bukan Islam mungkin saya akan consider, sebab sangat bagus saya tengok akhlak orang Islam. Tidak hisap rokok, tidak minum arak, tidak berjudi, tidak beli toto 4D ke apa. Dan saya tengok dia tak, sangat bagus. So saya tertarik dengan, bukan saya cakap orang Cina tak ada orang macam ni, saya tak jumpa. Dan saya jumpa dengan hamba Allah, saya sangat tertarik. So saya cakap, okay, saya akan belajar tentang Islam. So saya tanya dia banyak soalan dan saya rasa tak cukup sekadar tanya dia. Saya nak tanya yang lebih alim. Saya pergi pusat dakwah di Paroi dan saya tanya dari pukul 9 sampai pukul 5 saya tanya kepada Ustaz. Ustaz cakap, pulanglah cik, sekarang kita pun nak balik, dah habis waktu kerja, datang esok. Dia cakap macam tu. Saya cakap, belum habis tanya lagi, Ustaz jangan balik dulu. Dia cakap, datang esok untuk kursus untuk saudara baru selama 5 hari. So saya ambil emergency leave.
saya merayu kat officer, dia cakap bagilah saya cuti, saya nak pergi belajar tentang agama ni. So officer tu pun bagi, saya ambil leave kecemasan untuk habiskan kursus untuk saudara baru. Pada masa tu saya belum masuk Islam lagi. Dan subhanallah, Allahu Akbar, banyak yang jawapan saya dapat semua soalan, hampir semua soalan saya dapat jawapan, dan saya begitu yakin dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga soalan yang saya tak dapat jawapan lagi, dan saya tak akan dapat jawapan, tapi saya rasa redha, tak apa, itu hal Allah. Sebab contoh kita ada ayam dulu ke, ada telur ayam dulu ke, tak perlu jawab, itu Allah nak buat macam mana, up to Allah. So saya lepas kursus tu tak sampai seminggu, saya pun tak tahu hamba Allah ni betul ke nak nikah dengan saya. Tapi saya jadi tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah, pijak tanah pun macam pijak ke tak ni. So saya tak boleh tidur dan saya rasa sangat takut. Ada perasaan yang sangat takut. Saya takut kalau saya tidur, kalau saya tak bangun dan saya tak mengucap 2 kalimah syahadah, saya akan mati, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang Islam. Saya sangat takut. So selepas seminggu, saya mengambil keputusan untuk mengucap 2 kalimah syahadat. Mungkin saya akan sebut beberapa cabaran. Cabaran yang pertama, yang paling besar dalam hidup saya, melihat ibu yang saya cinta, sayang, kasih, menangis apabila saya cakap dengan dia, mak, saya nak pergi masuk Islam hari ini. Saya tak pernah. Saya memang anak mak, sayang mak, tak pernah buat mak saya nangis, sebab saya tahu bukan senang nak membesarkan kita dengan susah payah, membesarkan kita, mendidikkan kita, sayang kita, sokong kita. Dan saya tak pernah buat mak saya nangis. Saya janji itu buat kali pertama dan terakhir saya buat mak saya menangis. Mak saya menangis, dia cakap seolah-olah dia akan hilang seorang anak lagi. Tapi saya cakap dengan dia, mak, Islam bukan macam tu. Lepas saya masuk Islam, mak tetap mak. Maka saya akan jadi lebih sayang mak, saya akan jadi lebih baik. Mak menangis, saya pun menangis, tapi saya mengucap juga pada hari itu 2 kalimah syahadah. Buat kali pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I bear witness there's no God worthy to be worshipped except Allah, and I bear witness Nabi Muhammad is the messenger of Allah. So saya menangis dan saya rasa begitu lega, saya rasa begitu selamat, dan saya rasa alhamdulillah. Tak ada apa-apa dah kalau keluar nanti saya mati ke, dilanggar kereta ke, alhamdulillah, insya-Allah Allah akan terima saya sebagai seorang Islam. Tapi alhamdulillah tak mati lagi. So ada kat sini lagi boleh buat kongsian hari ini, alhamdulillah. Dan itu merupakan nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar hadir dalam hidup saya. Saya dapat mengucap 2 kalimah syahadah sebagai seorang Islam. Syukur, alhamdulillah, nikmat. Padahal saya tak layak pun sebelum ni, dan saya terus balik rumah, banyak cabaran lagi. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak semua, saya nak pakai tudung ni, lepas saya masuk Islam, saya kena curi-curi pakai tudung. Saya kena curi-curi solat. Saya kena banyak, mak masak satu meja penuh, dia cakap ni tak haram, ni tak haram, ni tak haram, semua boleh makan. Tapi saya nak terangkan halal macam mana, bukan sekadar nak sembelih atas nama Allah, tapi kita nak suci, kita nak thayyibah. So lepas saya kumpulkan kekuatan, saya cakap dengan mak, sebenarnya kuali ni tak boleh. Saya terangkanlah secara lanjut, dan Allahu Akbar, selepas 1 minggu, 2 minggu, mak beli kuali baru, mak beli pinggan baru, mangkuk baru, semua baru. Dia masak 2 set macam tu. Saya cakap, ya Allah Akbar, kasih seorang ibu. Dan saya rasa begitu syukur. Dan kakak saya tidak faham kenapa kena pakai tudung. Dia sebut satu-satu, ni nama siapa, nama siapa, ni nama siapa, ni sama macam yang masuk Islam, dia tak pakai tudung. Dan kakak saya pun merupakan seorang guru. So saya cakap dengan dia, kalau kakak ajar maths, boleh tak semua anak murid dapat formula yang sama, dapat jawapan yang betul sama dengan cara kakak ajar? Tidak semua. Tapi saya adalah anak murid yang akan ikut cara kakak, ikut formula kakak, dan saya akan dapat jawapan yang betul, insya-Allah. Dan kakak convince. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kakak beli tudung untuk Chinese New Year. Okay, so Allahu Akbar. So kakak beli tudung, dan saya cakap dengan kakak tak payahlah tudung kakak beli ni macam pendek sikit, nanti saya beli sendirilah. Saya cakap macam tu dengan kakak. So banyak lagi, dan itu merupakan cabaran pada mulanya. Tapi alhamdulillah sekarang keluarga terima dengan begitu bagus. Dan pada masa tu saya dah berkhidmat dengan NMS. Adakah saya cakap sangat laju? Boleh faham ke tak? Boleh, sebab macam senyap je kan. Tak apa, kalau tak faham boleh bagi tahu saya boleh cakap dalam bahasa Cina. Okay, dan satu turning point lagi, mungkin saya nak kongsi satu turning point lagi apabila saya mengambil keputusan
untuk bagaimana berhijrah di MAS. 7 tahun saya hikmat di MAS. Dan saya expertise dalam bahasa Mandarin, saya akan cakap buat announcement Mandarin like 女士们先生们早上好，欢迎大家乘搭今天的航班 something like that. Okay, so pada hari itu memang saya kumpul, mula-mula masuk Islam saya kumpul semua solat kat rumah, Zohor, keluar rumah solat subuh, balik rumah solat Zohor, Asar, Maghrib, Isyak. Saya solat segala-galanya. Ya, saya buat macam tu, tapi saya sebab masa tu mengamal tanpa ilmu, tapi saya nak buat lah, asalkan saya buat. Lepas saya belajar, saya rasa tak boleh. So saya mengambil keputusan, saya drive pergi airport. Saya solat dalam waktu selama 6 bulan, saya tak miss solat, sungguh gembira. Saya rasa macam berjaya. Dan pada satu hari ni, flight tu delay. Dan saya secepat mungkin saya pergi ambil wuduk, nak takbir di surau KIA tu. Sebelum takbir untuk jamak, Allahu Akbar, saya dengar azan maghrib dan saya menangis. Allah Azza wa Jalla telah bagi segala-galanya, telah bagi sifat yang sempurna, telah bagi waktu yang begitu cukup, lapang, tapi saya kerja apa? Saya kerja dunia, kerja duit, dengan duit tiap bulan masuk mungkin pada masa tu gaji 5 ke 6 ribu, tapi saya tak gembira dan saya menangis, saya sedih. Kenapa saya tak boleh solat? Kenapa Allah telah bagi segala-galanya? Allah hanya suruh solat saja, saya tak buat. Dan saya pada masa tu saya doa pada Allah, ya Allah bagilah saya rezeki yang lebih diredai olehmu, rezeki yang lebih baik untuk saya. Dan saya mengambil keputusan, saya tinggalkan kerja tu. Setiap orang ada pilihan. Apa pilihan is our choice that make us. So itu pilihan saya, Allahu Akbar. Dan alhamdulillah saya duduk setahun bersama dengan keluarga saya dan dengan hamba Allah tu berjaya kita bernikah selama 2 tahun dan alhamdulillah beliau telah kembali kepada rahmatullah. Telah meninggal pada tahun 2012 selama hampir 6 tahun. Kenapa saya sebut alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan? Walaupun saya sedih, walaupun pada masa tu saya rasa kenapa, why us? But now I nak ucap alhamdulillah sebab almarhum telah meninggal dunia 6 tahun dan nikmat Allah bagi dia diuji dengan sakit. Dan saya yakin Allah ampun dengan dosa-dosa dia. Dan almarhum merupakan orang yang menyaksikan saya mengucap 2 kalimah syahadah. Dan saya merupakan orang yang terakhir menyaksikan syahadah dilafaz oleh almarhum. So Allahu Akbar, kita tak tahu lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tahu lagi. Apabila kita meninggal dunia, adakah kita dapat lafaz 2 kalimah syahadah? Adakah? Kita belum lagi. Tapi dia dah berjaya dan dia berjaya sampaikan Islam pada saya. Allahu Akbar. Dan nikmat yang lagi besar Allah bagi. 6 tahun almarhum meninggal dunia, 5 tahun saya duduk dengan ibu saya berkhidmat pada ibu saya, berbakti pada ibu saya, jaga ibu saya walaupun macam ibu jaga saya. Okay? Dan saya nak berdakwah pada ibu saya. Itu sahaja buat slot ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Nasib baik dia berhenti dah. Kalau masuk TV hijrah memang kena suruh berhenti. Tapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, betapa mahalnya harga hidayah itu, kan? Tengok tadi saudari Amira cerita tadi pada kita, kan? Dia berjaya solat 5 waktu. Dia kata yes. Kita lepas subuh, oh lega. Lepas subuh, baru subuh. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Kita tak berasa nikmat itu. Orang yang mencari hidayah Tuhan, apabila dia dapat, dia rasa besar. Kita yang dah dapat hidayah, duduk kat rumah lah, Nurul Hidayah tu. Bini kita lah, Nurul Hidayah, cukup dekat tu. Tak, hidayah tu kita kena jaga. Oh